Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma akhrijna min zulumatil lahmi wa akrimna bi nuril ilm waftah alaina abwaab fadli wansur alaina khazain rahmatik birahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ila hatin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi at-tahirin wa ashabil kiram wal awliya'i was syuhada'i was salihin thumma ila arwahi masyayikhina al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, insyaAllah kita sambung kuliah kita bulan yang lalu adalah seperti berikut, iaitu muka surat 111 kitab saya, iaitu masih lagi kita berbincang berhubung dengan konsep syarikat, hukum bersekutu. Syarikat sambungannya ialah seperti berikut. Dan disyaratkan pula bercampur setengah dengan setengahnya dahulu daripada akad, sekira-kira tiada berbeza atau sudah bersekutu atas jalan syu'u' seperti harta yang dipusaka oleh keduanya, maka tiada disyaratkan bersamaan kadar dua harta, kerana laba dan ruginya itu atas kadar keduanya, dan tiada disyaratkan mengetahui nisbah kadarnya antara keduanya, adakah setengah atau lainnya pada tika akad. Ini sebagai yang kita bincang, iaitu berhubung dengan syarikat, iaitu syarikat Ainan, syarikat Al-Ainan. Itulah syarikat Ainan ini, inilah yang mengikut mazhab Syafi'i. Hanya syarikat Ainan saja yang mengikut pandangan mazhab Syafi'i, ialah syarikat Ainan saja yang sah, yang boleh dilaksanakan. Syarikat Abdan, syarikat Mufawadah, dan apa nama lagi satu syarikat wujuh tu, tiga bahagian syarikat yang tiga lagi tu hanya tidak tidak sah mengikut pandangan mazhab Syafi'i, mazhab Syafi'i. Kalau syarikat Abdan, iaitu perkongsian tenaga yang tu dibenarkan oleh mazhab Abu Hanifah dan mazhab Imam Malik. Tapi mazhab Imam Malik agak diperluaskan lagi, iaitu mazhab Malik dibenarkan perkongsian tenaga ini, syarikat Abdan ini perkongsian tenaga, iaitu tak kira sama ada perkongsi tenaga yang diperkongsi itu sama ataupun berlainan, ataupun berlainan pekerjaan. Contohnya seorang tu dia kerja menjahit, seorang lagi dia buat kerja lain daripada menjahit. Tapi dalam mazhab Abu Hanifah, mazhab Abu Hanafi, dia kisah syarikat Abdan ini, iaitu syarikat Abdan ini, iaitu perkongsian tenaga. Perkongsian tenaga ini dibenarkan dalam mazhab Hanafi dengan syarat dia punya disyaratkan kerja yang dilakukan itu mestilah kerja yang sama. Artinya macam contohnya, macam kita kata sama-sama kedua orang berkongsi tadi, sama-sama menjahit atau menebah dan sebagainya. Itu dalam mazhab Hanafi. Kemudian yang kedua, syarikat mufawadah. Syarikat mufawadah ini pun kita lihat syarikat mufawadah, iaitu syarikat mufawadah ini, kalau kita kira iaitu dalam mazhab syarikat mufawadah ni
Apa dalam mazhab kita Syafi'i tidak, kita dalam mazhab kita Syafi'i dianggap tidak sah. Kita Allah tidak sah, tidak sah. Baik, itu dalam mazhab kita Syafi'i tidak sah. Begitu juga syarikat satu lagi ialah syarikat wujuh. Syarikat wujuh juga dalam mazhab kita Syafi'i tak sah. Nah, tidak sah. Baik. Dia sebab apa nama, kalau syarikat mufawadah ni dalam mazhab Abu Hanifah saja benarkan, yang lain batal. Okey. Kemudian insya-Allah, jadi dalam mazhab kita hanya dibenarkan ialah syarikat Inan. Kenapa? Syarikat Inan ni memang dia agak dikasah. Baik. Kemudian dalam syarikat Inan ni dia ada dua rukun dia dan ada syaratnya. Rukun dia, rekan syarikat Inan ni ialah rukunnya ada 5. Yang pertama ialah mesti ada dua yang berakad, iaitu dua orang untuk sungguhnya ada 2 rakan perkongsian atau lebih. Yang kedua rukun yang kedua ialah maqud alaih, maqud alaih iaitu harta, apa iaitu harta yang harta yang disyarikat daripada harta syarikat, harta yang disyarikat tadi. Kemudian yang rukun yang kedua, rukun yang ketiga ialah bagaimana kita bincang dulu, iaitu amal, iaitu kerja, iaitulah berniaga. Rukun yang ketiga, yang keempatnya ialah sirah, yang keempatnya ialah yang keempatnya ialah sirah, yang kelima sebenarnya. Jadi ada 5 rukun. Pertama, 2 orang yang berakad, iaitu 2 rakan kongsi, 2 rakan yang berkongsi tadi, itu 2 rukun itu. Kemudian yang ketiga ialah harta yang dikongsikan tadi. Kemudian yang ketiga ialah mesti dah kerja berniaga. Yang keempat mesti, yang kelima, yang ketiga, yang keempat yang berniaga, yang kelima ialah sirah, mesti ada ucapan daripada kedua-dua rakan kongsi tadi, yang mana mereka menunjukkan bahawa mereka memberi keizinan kepada rakannya untuk berniaga bersama dengan dia. Okey. Kemudian setiap rukun ini dia ada syaratnya. Setiap rukun tadi mesti ada syaratnya. Ini telah kita bincang. 2 orang yang berakad tadi setelah kita bincang di syarat sirah. Syarat sirah telah kita bincang. Kemudian syarat bagi 2 orang yang berakad pun hendaklah kedua tu mempunyai ahli bagi wakil dan berima wakil, dan pun kita bincang di kuliah yang lalu. Syarat keempat, syarat bagi maqud alaih. Syarat maqud alaih iaitu harta, mestilah dia terdiri daripada harta yang ada misli, yang ada seumpama dengan dia, seperti duit, seperti dirham, mata wang dibuat daripada perak, dinar, mata wang dibuat daripada emas, atau lain harta yang mempunyai ada misli, yang mempunyai persamaan. Baik. Kemudian syarat yang berikutnya ialah disyaratkan pula ni, disyaratkan pada harta tadi, disyaratkan harta yang dikongsi tadi ni mestilah bercampur orang modal lah. Kita syaratkan harta tadi, harta yang bercampur tadi ni mestilah bercampur, iaitu bercampur setengahnya dengan setengah. Itu syarat maqud alaih tadi. Itulah harta, dia kata modal tadi ialah berbentuk harta. Kemudian modal dia pula disyaratkan, modal tadi maqud alaih tadi mestilah dia bercampur di antara satu dengan yang lain. Sebelum kita melakukan akad perkongsian ini, mestilah dicampur di antara di antara modal yang dikeluarkan oleh rakan kongsi dan rakan kongsi. Contohnya, ada 2 orang yang dapat tubuhkan syarikat tadi, mestilah buat, kalau sekarang kita sini ialah mata wang lah, kita gunakan mata wang Malaysia umumnya, mestilah dicampur duit yang duit bagi A umumnya dia berkongsi dengan B, mestilah duit yang dikeluarkan oleh A tadi mesti dicampur dengan duit
duit bagi B yang berkongsi dengan dia tadi, kan? Yang berkongsi sebelum akad tu mesti campur sekali duit tadi, sehingga tidak dapat tidak dapat dibezakan hak mana tu lah. Jadi kita campur lagi, kita tak tahu lah hak mana duit hak duit A, yang mana duit A, kita campur sekali lah duit tu. Nah, itu disyarat sebelum akad mesti dicampur dulu. Nah, kalau sekarang ni dia masuk dalam akaun lah. Sekarang ni kita kata dia masuk dalam akaun dia, daripada masuk dalam tabel akaun tu, berarti dia memang campur lah, tak kena pasti hak mana tu. Okey. Baik. Itu syarat itu pula campur setengah dengan setengah, campur setengah dengan setengah, mesti modal yang dikeluarkan oleh rakan kongsi ni dengan rakan kongsi yang lain tu mesti bercampur modal tu. Baik, sebelum lakukan akad. Sekira-kira tiada berbeza. Jadi maksudnya sini sekira-kira tidak berbeza, tidak dapat beza hak mana duit, hak mana modal yang dikeluarkan oleh A, dan juga yang manakah modal yang dikeluarkan, duit yang dikeluarkan oleh B. Tak ada, ambil duit dia campur kali, tak tahulah manakah duit yang keluar yang duit A dan mana duit B, campur kali, tak tahu mana nak beza lah, tak dapat nak tahu perbezaan lagi. Itu maksud dia macam ni. Baik. Itu mengikut pendapat lah, mengikut pendapat Mu'tamad, itu maknanya tidak dapat dibezakan duit. Baik. Bagaimana kalau kita kata bagaimana kalau lah tiap-tiap daripada, jadi berartinya jikalau sekiranya tiap-tiap daripada dua orang rakan kongsi tadi ni dia mengenali modal, dia mengenali harta, modal yang dia labur dalam syarikat tadi ni, dia ada tanda, dia ada tanda dia, tapi yang tak diketahui oleh lain daripada keduanya, lain orang lain tak tahu, cuma mereka dua yang tahu adakah sah syarikat ataupun tidak. Jadi artinya dua orang yang masing-masing buat keluar duit tadi ni tahu duit masing-masing, tapi orang lain tak tahu, ada tanda dia tanda duit tadi ni, tapi lain daripada mereka berdua tak tahu, cuma mereka dua saja yang tahu adakah sah syarikat ataupun tidak. Ini memandang kepada keadaan orang ramai lah. Yang ni ini kalau ada dua pandangan, sebenarnya jawapannya ialah ada dua pendapat, tapi pendapat yang kuat sekali dia kata tidak sah, tidak sah kalau sekiranya semua rakan kongsi itu mengenali duit masing-masing, dalam syarikat tadi. Okey. Baik. Atau sudah bersekutu atas jaya syuruk, ataupun bercampur tadi antara satu dengan yang lain tadi, duit tadi bercampur di antara rakan kongsi tadi ni, tidak dapat dibeza, ataupun sudah bersekutu, ataupun duit tadi sudah bersekutu, sudah berkongsi antara syuruk, sudah berkongsi secara syuruk, maknanya sudah bersekutu secara syuruk, maksudnya dia berkongsi tadi ni secara syuruk, maknanya tak dapat dibezakan. Maknanya kita kata contohnya seperti harta ni pesaka oleh keduanya. Contohnya katalah dua orang ni, dia katalah dua orang dia dapat pesaka, pak depa mati, dia ada katalah ada dua wadik tadi, dia dapat pesaka daripada harta pak dia mati, depa ada dua wadik, kemudian dia dapat pesaka duit pak dia tinggal dapat pesaka seorang katalah seorang ada 10,000, seorang 10,000, ada 20,000, tapi 20,000, tapi duit 20,000 dah bercampur, duit 20,000 ni maknanya tidak diasingkan, maknanya dia campur sekali duit 20,000 harta peninggalan bapak dia ni, dan duit 20,000 itulah mereka berkongsi masing-masing. Dia yang A umumnya 10,000, B 10,000, tapi duit tu campur sekali, tak ada beza lah. Jadi itu duit itu pun maknanya yang tu pun boleh dianggap dikira bercampur lah, dia kira duit tu bercampur sebab dia sebelum bercampur, seperti harta yang terkait oleh kedua rakan kongsi tadi. Baik.
Oleh yang demikian, maka tiada disyaratkan bersamaan kadar dua harta. Jadi yang kan, maka tidak disyaratkan bersamaan kadar dua harta, tidak syarat. Tak ada kadar. So, adakah mestinya sama? Kita kata A dia berkongsi dengan B, adakah mesti modal syarikat masing-masing tadi ni mesti sama? Tak syarat. Tak mesti syaratnya 100,000 tak. Kalau A keluar 1,000, B 100,000 tak. Kalau A keluar 1,000 pun, A keluar 100 pun boleh, tak ada masalah. Akan tidak disyaratkan persamaan kadar harta tu. Kadar dua harta tadi, harta dua rekan kongsi tadi tak mestinya sama. A umumnya tak mesti sama, dia punya kadar syarikat dia, kadar modal syarikat dia sama dengan modal yang dikeluarkan oleh B. Tak mesti sama. Kerana laba dan ruginya itu atas kadar keduanya. Pasal apa tak disyaratkan bersamaan kadar dua harta? Tak disyaratkan modal bagi tiap-tiap rakan kongsi dia mestinya sama banyak tak? Pasal apa? Kerana laba dan rugi, kerana keuntungan, laba dan keuntungan dan rugi syarikat tadi mengikut kadar atas kadar keduanya, berdasar pada kadar keduanya, kadar dua harta tersebut. Itu kadar rugi berkadar pada tersebut. Jadi contohnya kita kata kalau A dia modal dia 2,000, B modal dia 1,000, modal dia 1,000. Jadi kalau untung dan rugi dia adalah mengikut kadar modal. Kadar modal. A modal dia 2,000, B modal dia keluar modal 1,000. Dia kemudian dia A tadi dia keluar modal 1,000, B keluar A 2,000, B 1,000. Baik. Di sini kemudian menega untung. Untung apa? Kita kata untung, contohnya untung 300 ringgit. Untung 300 ringgit. Kalau 300 ringgit untung, berartinya dia bagi mana? A dia bagi dapat 200, kemudian B dapat 100. Sebab B ni modal dia adalah separuh daripada modal yang dikeluarkan oleh A. Dia modal dia 2,000, kemudian B 1,000. B 1,000. B itu modal dia separuh daripada modal A. Artinya kalau untung 300, A dapat 200, maknanya B dapat untung 100 saja. Sebab keuntungan itu berdasar kepada kadar modal. Baik. Dan tiada disyarat mengetahui nisbah kadarnya antara keduanya. Tak disyarat. Dan tidak disyaratkan mengetahui nisbah kadarnya antara keduanya, antara dua rekan kongsi. Tak disyarat mengetahui kadar nisbah. Nisbah tak syarat. Yang pentingnya orang mesti tengok pula. A buat keluar 1,000, keluar 10,000 modal. B buat keluar kita kata 5,000. Adakah mesti tahu A tadi kadarnya berapa, B kadar berapa? Tak mesti diketahui. Tak mesti diketahui antara kedua tadi. Adakah setengah atau lainnya? Adakah kata A tadi ni dia modal dia setengah daripada modal yang dikeluar oleh B, ataupun dia tak kira. Yang penting buat keluar modal. Buat keluar modal. Daripada modal itulah kita akan tahu berapa kadarnya. Pada ketika akad maksudnya tidak mensyaratkan mengetahui nisbah kadar tadi antara dua rekan kongsi tadi ni, adakah ada setengah ataupun tidak, ataupun tak setengah, tak sampai setengah. Pada ketika akad perkongsian tadi tidak disyaratkan masing-masing tahu maknanya nisbah kadar yang dikeluarkan oleh A berapa, B berapa, tak syarat. Okey. Kemudian dan disyaratkan pada amal. Ini pada antara rukun syarikat apa dia, iaitu amal. Amal ni iaitu pekerjaan, itu maksudnya menegah ni, ya. Amal ni ialah pekerjaan. Pekerjaan iaitu menegah. Okey. Amal ni iaitu nega. Apa dia? Disyaratkan pada amal pada kerja, yakni pekerjaan syarikat tadi. Pekerjaan syarikat tadi apa dia? Disyaratkan nak ada maslahah, naklah amalan syarikat, kerja syarikat tadi ni ada padanya maslahah. Maknanya pekerjaan kerja urusan syarikat tadi ni mestilah mempunyai maslahah, mesti ada masalah kepentingan bagi syarikat tersebut. Kerja yang dibuat tu mesti ada mempunyai kepentingan untuk syarikat. Baik. Dengan bahawa, contohnya dengan bahawa dijualkan dengan tunai. Dijualkan dia dengan tunai, jual barang. Kata dia berniaga, kata contohnya dia berniaga barang runcit, kedai runcit, mestilah dijual tu dengan harga tunai. Harga tunai. Sebab harga tunai itu ada padanya maslahah daripada jual harga bertangguh, dia hutang lah. Yang ini
Kalau tak dapat sedia lah, maknanya kalau ada dasarnya maknanya kena jual betul, kena cara tunai, tak boleh cara berhutang. Ya, dan berapa satu. Kemudian dan juga belanja dengan belanja negeri dan dengan belanja negeri itu baik kalau beli pun dengan menggunakan mata wang negeri tersebut. Belanja negeri mana mata wang yang disebut. Kalau di Malaysia mana beli tadi dengan menggunakan wang ringgit Malaysia, bukan dengan wang mereka ataupun wang Thailand, baht Thailand ataupun rupiah Indonesia dan sebagainya. Kena guna duit negeri situ. Kalau di Malaysia lah, duit Malaysia. Kalau syarikat tu tubuh mana di Indonesia, kena guna duit jual beli tu dengan menggunakan duit mata wang Indonesia. Nah, itu baik. Oleh yang demikian, maka jangan dijual dengan saman misli, dan di sana itu orang yang gemar dengan lebih daripadanya. Tadi ini dia kata jual tadi ini mestilah ada kerja-kerja perniagaan, kerja syarikat tadi mestilah kerja yang memberi kepentingan pada syarikat. Syarikat memberi kepentingan kepada syarikat. Oleh yang demikian, jangan dijual dengan saman misli. Ada perkataan misli tu dia tertinggal lah. Dengan dijual dengan harga setara. Saman misli ini setara. Dan di sana itu orang yang gemar lebih daripadanya. Sedangkan di sana tempat jual beli, di tempat jual sana ada di antara di sana apa itu orang yang gemar lebih daripadanya. Contohnya harga barang tadi ini, kita kata harga barang tadi harga setara, harga seumpama barang tadi kita kata sekilo berapa, kita kata sekilonya RM1. Sekali itu harga apa? Harga misli. Maknanya harga seumpama itu ialah barang tu harganya ialah biasanya harganya RM1. Nampak? Tapi jangan jual dengan sedangkan di sana ada orang yang lebih orang yang lebih berani beli dengan lebih daripada harga RM1. Ada di antara pembeli yang berani beli bukan RM1, dia boleh RM1.20. Sekilo RM1.20 dia boleh beli. Tapi harga setara situ ialah RM1 saja. Tapi ada orang yang membeli dengan harga sekilo RM1.20. Jadi sini boleh tak boleh dia nak jual dengan harga RM1? Tak boleh dia nak jual dengan harga RM1. Sebab apa? Sebab tidak menguntungkan syarikat. Nampak? Okey. Dan jangan dijual dengan bertangguh pula. Jangan dijual bertangguh. Tadi dia kata tadi ni dijual dengan secara tunai. Boleh yang demikian, jangan dijual secara bertangguh. Kalau tanda berhutang, jual secara tangguh, jual secara dengan berhutang lah. Jual ni bayar bila? Bayar bulan depan atau minggu depan, tak boleh. Baik. Dan jangan pula dengan lain daripada belanjaan negeri. Tadi ni disyaratkan belajar dengan belanjaan negeri. Kita kalau kita berjual beli tadi dengan, kalau di Malaysia dengan menggunakan mata wang Malaysia, kalau di Indonesia dengan menggunakan rupiah Indonesia lah, kalau di Thailand guna baht Thailand lah. Baik. Jadi jangan pula dengan yang lain daripada belanjaan negeri. Jangan pula kita bagaimana seorang tadi dia jual barang syarikat ni, dia jual barang syarikat tadi dengan menggunakan mata wang lain daripada mata wang negeri tersebut. Kalau kita sini dia jual dengan menggunakan dengan bayarannya bukan wang Malaysia, dia guna wang Amerika ke, Amerika Syarikat, dia guna wang dolar Amerika ke, atau dengan baht Thailand ke, ataupun dia guna rupiah dan sebagainya. Tak boleh. Tapi ini semua ni tanpa dapat keizinan daripada rakan kongsi. Baik. Dan jangan ditasrifkan dia dengan rugi yang jahat. Jangan ditasrifkan dia dengan rugi yang jahat. Maksudnya jangan ditasrif ni, maksudnya jangan dilakukan dia jual beli tadi ni dengan mengalami rugi yang teruk, rugi yang jahat, rugi yang teruk. Maksudnya jangan dia pergi jual barang tadi ni jual dengan harga yang mengalami rugi yang teruk. Rugi yang teruk ni apa dia? Iaitu rugi dia sekadar 10 rugi yang teruk seperti seorang tadi dia menjual benda yang dia seperti dia jual suatu barang tadi, barang tu dia punya harganya RM100 tapi dia pergi jual dengan RM90. Nampak? Barang tu harga RM100 dia pergi jual dengan RM90, atau barang tu jualnya harganya RM100
dia pergi jual dengan 90 sen, dengan harga 90 sen. Kalau jual 90 sen tadi, berarti dia punya rugi yang teruk tu, rugi yang teruk. Mana rugi 10%. Maksudnya rugi 10%. Kalau rugi 10%, kalau dia jual barang tadi dengan menyebabkan ruginya 10%, rugi 10%, yang tu tak boleh dengan dia jual sampai merugikan sampai pada 10%. Okey, itu rugi yang jahat. Seperti dia jual barang yang dia barang tu harga 100, dia jual dengan harga 90. Jadi ruginya apa 10%. 10% jadi dia rugi yang teruk tu, tak boleh. Dan jangan ia musafir dengan dia, dan jangan ia rakan kongsi tadi ni apa, dengan dia pula orang yang masyarakat tadi ni apa nama, musafir, membawa barang syarikat tadi buat. Dia nak musafir, dia nak bawa barang syarikat nak jual di tengah jalan, tak boleh. Contohnya dia di sini, dia buka kedai di Kulim, kemudian dia nak pergi Kuala Lumpur, dia nak bawa barang syarikat tadi semasa dia nak pergi Kuala Lumpur bersama dengan dia, tak boleh. Yang tu tak dibenarkan. Sebab apa? Sebab itu boleh membawa kepada apa? Dia boleh membawa kepada kerugian dia. Baik. 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 Kemudian dia bawa barang pergi keluar. Yang ni sebab bawa barang dalam perjalanan ni kadang-kadang boleh menanggung risiko, menanggung kerugian. Boleh dia bawa barang tadi, aksiden dan sebagainya, barang tu rosak dan sebagainya. Jadi sebab itu tak dibenarkan bawa barang syarikat tadi ni masa dia nak dia nak musafir. Tak boleh. Baik. Dan jangan diberi kepada orang tolong bekerja dengan tabarruk dengan tiada izin pada sekalian tersebut. Begitu juga jangan diberi kepada orang tolong bekerja dengan tabarruk. Jangan diberi kepada orang, maksudnya jangan diserah barang jualan tadi ni, barang masyarakat tadi kepada seorang tolong bekerja dengan tabarruk. Kita minta orang tadi jual barang syarikat tadi, barang syarikat, tapi minta tolong dia jual tabarruk dengan secara sukarela, tanpa barang. Kita minta hang tolong jual apa? Jual itu secara tabarruk, secara sukarela, tanpa sebarang bayaran. Nampak? Yang ni semua ni apa dia? Dengan tiada izin, tanpa ada izin daripada rakan kongsi semua pada semua tadi ni. Maksud tadi dia kata tadi ni tadi ni kan, dia kata jual tadi dengan masalah di antaranya ialah dengan jangan dia jual dengan bahawa dijualkan dia dengan tunai, iaitu mesti jual dengan tunai. Maksudnya dia tak boleh jual dengan dengan harga bertangguh. Dia kalau dia jual barang syarikat tadi dengan harga bertangguh, dengan cara berhutang, tak boleh, kecuali tak boleh tadi dengan tanpa mendapat keizinan daripada rakan kongsi. Kalau semua rakan kongsi tak izin, tak boleh. Kecuali kalau semua rakan kongsi izin, tak apa. Kalau rakan kongsi semua tak apa, kita nak jual barang syarikat ni dengan harga dengan berhutang pun tak apa, itu tak apa. Tapi kalau tidak dapat keizinan secara lisan daripada rakan kongsi, mereka kalau tak dapat keizinan daripada rakan kongsi boleh berjual dengan harga bertangguh, yang tu tak boleh jual tangguh. Nampak? Begitu juga tadi ni tak boleh jual dengan menggunakan wang lain daripada wang tempatan. Kalau dia di Malaysia, dia kena jual duit Malaysia. Tak boleh kita nak jual dengan menggunakan wang Amerika. Tak boleh kalau tanpa diizin oleh rakan kongsi yang lain. Kalau rakan kongsi yang lain kata boleh, tak apalah. Kalau rakan kongsi yang lain kata boleh, dia tak apa. Ini semua tak boleh ni, tak dapat izin. Itu juga jangan jual tadi ni dengan mengalami kerugian yang teruk. Kerugian 10%. Tapi ni semua ni tanpa dapat keizinan daripada rakan kongsi. Kalau
Kalau rakan kongsi tak berizin, tidak boleh jual dengan kerugian yang sangat 10%, tak boleh. Kemudian jangan bawa barang tadi, jangan bawa barang syarikat tadi ni, masa nak musafir, dia nak bawa barang tu sama nak jual masa dalam perjalanan. Kalau tak dibenarkan oleh, jika tidak dapat izin daripada rakan kongsi, tak boleh buat begitu. Baik. Dan jangan diberi tolong kepada orang bekerja dengan secara tabarruk. Jangan pula dia minta orang tolong jual secara sukarela tanpa sebarang bayaran. Tanpa ni, jika sekiranya tidak dapat keizinan daripada rakan kongsi. Kalau rakan kongsi setuju, tak apalah. Yang ni semua ni ialah kaitnya ialah jika rakan kongsi tak setuju. Baik. Ini dalam kes syarikat ni. Dalam kes syarikat yang ni kena ambil kira semua. Habis. Dan jadi Allah dan jadi apa? Jadi azal. Dan jadi azal lah keduanya daripada memerintah jual beli dengan difasah oleh keduanya. Betul tak? Dah harus silap. Dan harus bagi tiap-tiap daripada dua yang bersekutu itu difasahkan akadnya pada barang ketika yang dikehendaki. Nampak? Boleh tak boleh, maknanya apabila seorang tu bersyarikat, dia nak tarik diri daripada syarikat, dia nak pasah, dia nak batalkan akad syarikat, bila-bila masa boleh. Jawabnya harus bagi tiap-tiap daripada dua orang yang berkongsi tadi ini membatalkan akad, mempasahkan akad, membatalkan akad tadi ini bila-bila masa dia kendaki. Ya, dia labur dia syarikat, kemudian duduk 2 bulan, dia kata aku nak tarik balik, aku tak mau syarikat, aku tak mau syarikat, aku nak pasah akad, aku tak mau lagi nak berkongsi dengan. Boleh tak boleh? Boleh. Bila-bila masa pun boleh tarik balik daripada syarikat tersebut. Itu dia punya kedudukan syarikat. Bila-bila masa pun dia boleh tarik balik. Okey, itu maksud dia. Dan jadi uzlah lah, dan jadi azal lah dia. Dan jadi azal lah keduanya daripada memerintah jual beli dengan dipasah oleh keduanya. Jadi azal ni maksudnya dipecat. Dan jadi azal lah keduanya, dan jadi terpecatlah keduanya sebab dia dua rakan kongsi tadi ni, dua orang ahli syarikat, dua rakan kongsi tadi, daripada memerintah jual beli, daripada berjual beli harta syarikat dengan difasahkan oleh keduanya. Apabila kedua-duanya pasang, kata contohnya A dengan B, dia berkongsi, dia berkongsi menguruskan satu perniagaan. Kemudian dua-dua A dengan B ni setuju, kedua-duanya pasang. Kedua-duanya A kata A kata aku bersetuju nak patah, kemudian B kata aku setuju nak pasang. Kita nak bubarkan syarikat, syarikat tadi. Boleh tak boleh? Tak boleh, tapi dengan sendirinya apabila dibubarkan, kedua-duanya membubarkan syarikat tersebut, maknanya kedua-dua ni tidak boleh lagi nak menjual beli nak jual beli harta syarikat, nak jual beli harta syarikat. Maknanya A dia tak boleh jual beli lagi harta bagi harta syarikat yang dimiliki oleh B, dan B juga tak boleh nak jual harta syarikat yang dimiliki oleh A. Itu sudah. Maka jika berkata salah seorangnya, aku azalkan dikau. Baik, bagaimana kalau seorang tu kata, seorang daripada dua rakan kongsi tadi kata, aku azalkan dikau. Azal, aku pecat. Aku azalkan dikau, aku pecatkan kau daripada berkongsi dengan aku. Aku pecat hang daripada berkongsi dengan aku, contohnya. Nampak satu. Atau dia kata, atau jangan engkau memerintah pada bahagianku. Ataupun dia kata, A kata kepada B, jangan engkau memerintah pada bahagian aku. Jangan engkau memerintah, jangan engkau duk jual beli barang yang hak aku punya. Barang yang hak aku, barang yang jadi hak aku, bahagian aku. Jangan engkau perintah bahagian aku, jangan engkau duk jual beli barang yang hak bahagian aku, jangan nak jual beli. Dia kata kepada B, dia kepada B. Jadi tiada jadi azal oleh yang mengazalkan tolannya. Kalau dia kata kepada tolan A, dia kata kepada B, aku pecatkan dikau. Itu daripada
daripada apa, dari aku pecat kau daripada berkongsi dengan aku. Satu. Ataupun dia kata jangan engkau perintahkan bahagian aku, jangan engkau jual beli barang yang hak yang dalam yang bahagianku dengan kau jual beli. Di sini jawabnya apa dah? Tiada jadi azal oleh yang mengazal tolannya. Maknanya orang yang memecat tolan dia tidak dia azal. Artinya A kalau dia pecat B, kalau dia kata kepada B, dia kata aku pecat hang daripada berkongsi dengan aku, ataupun jangan hang jual hak aku, bahagianku. Jadi A tadi adakah terpecat? Jawabnya tiada terpecat oleh yang tiada azal, tiada terpecat orang yang mengazalkan tolannya, orang yang memecatkan tolannya daripada kongsi tidak terpecat. Berarti kalau A dia kata kepada B, dia kata aku pecat hang daripada apa berkongsi dengan aku, ataupun jangan hang jual bahagianku. Di sini A itu terpecat tak? A tak terpecat. Sebab dia yang memecat, dia tak terpecat. Baik. Yang terpecat pada B. Nah, maka oleh yang demikian, maka ia tasarruf pada bahagian tolannya yang ia azalkan. Maka ia pada tu orang yang memecat tadi ni, dia boleh tasarruf, dia boleh mengurus tasarruf, mengurus pada bahagian tolannya, pada bahagian rakan dia yang ia pecat tadi, yang dia pecat, pada bahagian tolannya yang ia azalkan, yang dia azalkan, dia boleh pecat, dia boleh tasarruf, dia boleh menguruskan pada bahagian tolannya, bahagian rakannya yang dia pecat tadi. Jadi A tadi boleh dia pecat, dia kata aku pecat hang, dia kata aku pecat hang B daripada syarikat dengan aku. Boleh tak boleh? Adakah A terpecat? Jawabnya A tak terpecat, yang terpecatnya B. Nah, oleh demikian A dia boleh menguruskan bahagian B rakannya yang dia pecat. Jadi dia boleh cuma yang apa nama dia boleh pecat. Jadi cuma yang B tadi tak boleh. Yang B tadi tak boleh dia nak menguruskan apa nama hak A. Sebab dia sudah pecat. Dia boleh kongsi. Itu masuk dari sini. Okey. Dan terpasah syarikat dengan mati salah seorangnya dan gilanya dan pitamnya. Ini terpasah bila-bilakah apa syarikat terpasah? Terbatal syarikat dengan mati salah seorangnya. Apabila mati salah seorang daripada kongsi, terbatallah syarikat tersebut. Nah, kalau seorang kata syarikat tu dia apa nama? Dia buat dua orangnya. Kalau dua orang saja, tiba-tiba salah seorang telah mati. Jadi syarikat tu terbubar. Syarikat tadi terbatal, terbubar. Nampak? Tapi kalau ramai dari syarikat tu dia ajalah. Kalau 10 orang yang berkongsi, kemudian seorang saja yang mati, hak dia saja yang mati je. Hak 9 orang lagi tak lah. Hak orang lagi dia tak dekat dia tak lah. Itu maksudnya. Tapi kalau 2 orang, artinya apabila salah seorang mati, maknanya syarikat tu terbatal. Terbatal semua sekali. Baik. Dan gila begitu ya, kalau seorang gila, salah seorang daripada rakan kongsi dia gila, A kan atau B gila, nanti terbatal juga pada masyarakat tersebut. Dan pitam begitu ya, kalau seorang tadi pitam, dia sakit, dia pitam, dia pitam ni kalau dia pitam, salah seorang pitam, artinya sini syarikat tu terbatal. Kalau 2 orang lah, A dengan B dia berkongsi, tiba-tiba salah seorang tadi dia pitam, jadi terpitam, maka bentuk syarikat dia terbatal. Okey. Dan diistisna dalam kitab Al-Bahri akan pitam yang tiada gugur sembahyang dengan dia, maka tiada terpasah dengan dia kerana ringannya, mengatakan dia oleh Ibn Rif'ah. Tadi ini dia kata pitam, dia kata tadi ini dia kata terpasah dia kata apa, terpasah syarikat dengan mati salah seorang gila atau pitam. Nampak? Jadi kalau kita kata pitam sikit pun tak boleh ya. Pitam sat ya, batal. Kalau ikut itu pitam sat pun tak boleh ya, batal juga lah. Gila atau kejap pun batal juga. Tapi kalau pitamnya nah, di sini ada pengecualian. Nah, dalam pitam ni. Dan diistisna dalam kitab Al-Bahri, dikecualikan. Dan dikecualikan dalam kitab Al-Bahri. Al-Bahri ini nama kitab. Al-Bahri mana laut, tapi bukan laut ni, bukan kitab, nama kitab fiqh yang dikarang oleh Ar-Ruyani. Al-Bahri ini dia dikarang oleh Ar-Ruyani. Maksudnya Ar-Ruyani dalam kitab dia Al-Bahri, dalam kitab Al-Bahr dia mengecualikan pitam
pitam mana yang tiada gugur sembahyang dengan dia. Yang pitam mana yang tidak gugur sembahyang dengan dia dengan pitam. Maksudnya iaitu pitam mana? Pitam yang tidak menghabisi waktu solat. Kata seorang tu pitam tapi tak habis waktu semua. Dia pitam mana? Dia pitamnya sekejap. Dia pitam tak habis semua. Kalau dia pitam daripada awal sebelum masuk waktu, contoh Zuhur. Dia pitam belum masuk waktu Zuhur lagi. 2 minit lagi masuk Zuhur dia pitam. Dia sedang apa dah? Sedang masuk asar lah. Yang tu pitam tu pitam yang menggugurkan fardu sembahyang. Dia menggugurkan fardu sembahyang lah. Tapi kalau dia pitam belum masuk waktu, tapi 5 minit lagi nak habis waktu dia sedang. Wajib. Dia tak gugur perintah solat Zuhur tu tak gugur, dia wajib sembahyang lah. Jadi dia kata kalau pitam yang tak gugur sembahyang dengan dia ni, maksudnya tidak terpasah dengan dia, tak terpasah dengan pitam yang tak gugur. Iaitu pitam yang tidak menghabisi waktu fardu solat. Nah, pitam mana yang pitam yang tak gugur sembahyang dengan dia, itulah pitam yang tidak menghabisi waktu fardu solat. Nah, waktu sembahyang, tengok waktu keadaan waktulah. Kalau maghrib waktu singkat, macam sejam lebih sikit lah. Tengoklah kalau maghrib banyak, dia pitam sebelum masuk maghrib dia pitam. Tapi 5 minit atau 5 minit lagi nak habis maghrib, nak masuk isyak, dia Islam. Yang tu tak gugur. Yang tu tak gugur perlu. Yang tu jawabnya kalau pitam sekadar tu artinya tak terpasah. Dia mengikut dalam kitab Al-Bahri dikecualikan. Pasal apa? Kerana ringannya ringan pitam tersebut. Jadi sebab itu tak terpasah syarikat tadi, dengan sebab pitam yang masanya begitu masanya tak panjang lah, masa yang tidak menggugurkan sembahyang itu masanya tidak menghabisi semua waktu solat tadi. Mengatakan dia oleh Ibn Rif'ah. Ibn Rif'ah juga mengatakan, dia kata memang tak terpasah, sebagaimana dikatakan oleh Ar-Ruyani dalam kitab Al-Bahri. Baik. Kemudian dan labanya dan ruginya atas kadar 2 harta itu bersamaan keduanya pada pekerjaan atau berlebih kurang. Kalau untung macam mana? Untung dan rugi. Kalau menega kita dapati ada untung, atau menega dia dapati rugi lah. Laba keuntungan syarikat dan rugi syarikat tadi adalah mengikut kadar 2 harta tersebut. Mengikut kadar modal harta kadar harta 2 syarikat tadi lah. Apa dia? Bersamaan keduanya, bersamaan tak kira. Bersamaan keduanya pada pekerjaan atau lebih kurang, tak kira. Tang ni yang pentingnya keuntungan tadi dibagi mengikut kadar 2 harta lah. Contohnya kalau A umumnya A dengan B dia buat keluar modal sama banyak, seorang 1,000. Kemudian mereka dapat untung 1,000. Ada modal ada seorang 1,000, A seorang 1,000, B seorang 1,000. Tiba-tiba untung dia kata ada RM200, untung dia RM200. Jadi di sini dapatlah untungnya seorang 100, sebabnya modal sama banyak, seorang 100 lah. Nah, tapi kalau kita contohnya kita kalau A dia banyak, kita modal dia 2,000, B 1,000, berarti di sini kalau untung 300, maknanya A dia dapat 200, keuntungan B dapat 100, sebab B modal sikit, modal 100, modal 1,000. Itu ikut kadar modal masing-masing. Baik. Sama ada bersamaan keduanya pada sama ada kedua-dua ahli syarikat tadi bersama di kerja, sama ada bersamaan kedua ahli rakan kursi di kerja, sama ada kerja dua tu sama-sama kerja ataupun lebih kurang, ataupun tak sama atau lebih kurang, atau tak samalah kerja, kawan kerja sehari berapa jam, kawan ni sikit ataupun kawan lebih sikit, tak kira. Tak pentingnya tengok modal kalau dia modal sama banyak, maknanya keuntungan pun dibagi sama banyak lah. Okey. Tak kira kerja dilakukan oleh setiap tadi sama lebih kurang, tak kisah, sama ada sama banyak ataupun tak sama banyak, tak kira. Baik, maka jika bersyarat keduanya akan menyalahi yang tersebut, jadi pasad akadnya. Pasad ni bukan jadi pada, pasad pasindal.
Maka jika bersyarat kedua-duanya, jika kedua rakan kongsi, jika bersyarat keduanya dua orang yang bersekutu, dua rakan kongsi lah. Jika bersyarat keduanya dua rakan kongsi tadi, dua orang yang berkongsi, yang berkongsi tadi pada dia syarat tadi menyalahi yang tersebut, dia syarat menyalahi tersebut apa dia kata contohnya katalah A tadi A dia buat keluar modal 2000 A pula modal 2000, B pula modal 1000, B pula modal 1000. B kata, baik, aku modal 1000 je, hang 2000, tapi kalau untung kita bagi sama banyak. Bagi sama banyak. Syarat tu bertentangan dengan konsep asal. Konsepnya dia kena ikut kadar modal. Modal A sikit, modal B banyak, tapi nak bagi untung dia kira sama banyak, tak boleh ya. Iaitu bertentangan dengan syarat tadi. Jadi kalau menyalahi tersebut jadi fasad akad, jadi terbatal akad. Fasad maknanya terbatal lah akadnya, akadnya terbatal lah akad syarikat. Jadi akad syarikat dia sehingga terbatal. Nampak? Tak sah akad syarikat tak. Boleh kata 2000 aku 1000, tapi untung kita bagi sama banyak. Jadi yang tu bertentangan. Bila bertentangan begini, maka kembali oleh pasal akad bertanya sini, akad dia terbatal, maka kembali oleh tiap-tiap daripada keduanya atas tolanan dengan ujrah amal. Jadi sini tiap-tiap dia dua rakan kongsi tadi, dia berhak untuk mendapat ujrah amal, iaitu upah kerja. Bukan dia kerja tapi dia dapat juga duit, tapi duit bukan duit untung, tapi duit kerja. Sehari sebulan berapa kerja sebulan berapa 1000 kan sebulan, dapatlah dari gaji 1000 sebulan. Untung kita tak kira. Okey. Dan dulu segala tasarruf keduanya, dan dulu segala tindakan, segala urusan, dan dulu segala tasarruf keduanya, dan dulu segala pengurusan keduanya dua rakan kongsi tadi. Jadi A jual, B jual, mana dulu tak ada masalah sah, kerana izin kedua. Pasal apa? Pasal apa sah? Kerana izin kedua. Kadang kedua tadi telah memberi izin rakan kongsinya melakukan jual beli. Jadi masing-masing memberi izin kepada rakan kongsinya menjual atas syarikat, menjualkan barang yang jual tadi. Jadi mana sah lah dia jual beli tadi. Nampak? Cuma akad syarikat tu terbatal. Dan labanya atas kadar dua harta tersebut. Kerana ada izin keduanya, kerana ada izin keduanya, dan labanya atas kadar dua harta. Jadi kalau ada untung, dia dia untung tadi berdasar kepada kadar hartanya, berdasar kepada harta dia. Jadi contohnya A dengan B tadi lepas setuju bagi untung sama banyak, sedangkan modal tak banyak, modal A 2000, B 1000, B kurang dah. B kurang, jadi dia fasad, rosak batal syarikat dia tadi, batal syarikat. Jadi walaupun pun dia pun boleh dapat upah kerja berdasar pada upah kerja tu boleh dapat. Dan tindakan mereka menjual beli barang syarikat tadi sah. Pasal apa? Pasal kedua-duanya izin. Kemudian kalau syarikat tu dapat untungnya untung dibagi mengikut kadar modal masing-masing, bukan ikut janjian tadi. Itu maksudnya. Dan tangan syarik itu tangan amanah, maka dibenarkan dengan sumpah pada dakwa sudah ia kembalikan kepada tolannya dan kadar ruginya dan binasanya. Ini tentang syarik, ini rakan kongsi. Tangan rakan kongsi, tangan syarik mana rakan kongsi tiga tadi, tangan amanah. Maksudnya orang yang syarik tadi maksudnya rakan kongsi yang rakan kongsi tadi, dia tangan dia adalah tangan amanah, mana dia adalah sebagai seorang yang amanah, sebagai orang yang beramanah. Setiap rakan kongsi tadi adalah sebagai pemegang amanah, Dan yang demikian maka dibenarkan dengan sumpah rakan kongsi tadi ini pada dakwa sudah ia kembalikan kepada tolannya dan kadar ruginya. Jadi dibenarkan kalau dia kata saya dah sudah pulangkan balik kepada awak keuntungan yang kita berniaga tadi, dan begitu juga kalau dia dakwa kata rugi, aku jual yang barang yang aku jual ini mengalami kerugian, maknanya diterima
dakwaan dia kata dia menegar rugi tadi ni, dengan sumpah. Tapi dengan syarat dia sumpah. Dia bersumpah, wallahi abang aku menegar daripada atas syakat ni rugi. Boleh diterima dakwaan dia, tapi dengan syarat dia bersumpah. Dengan syarat dia sumpah dakwaan ni. Dibenar sumpah dia, dibenarkan sumpah dengan sumpah bina apa nama tadi apa nama tu kalau dia mana tadi? Dengan sumpah lah, dengan sumpah. Kalau dakwah dia kata dia sudah pulangkan barang tadi kepada tuan dia, kepada rakan kongsi dia, ataupun kadar rugi dia kata pada rugi, atau dia dakwa kata rugi dia, barang yang dia menegar tadi rugi, dia terima dakwaan dia kata rugi tadi ni dengan syarat dia bersumpah. Nah, dan insya-Allah kita akan sambung. Maka jika ia mendakwa akan binasa dengan sebab yang zahir dan sebagainya, ini panjang lah. Ini panjang lagi, insya-Allah kita akan sambung di kuliah bulan depan lah, berhubung dengan masalah ni. Ada apa? Ya. Baik, ada apa? Baik, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa limashayikhina wa liajdadina wa jaddatina li jami'il muslimin muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.